Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam tafsir surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Sambungan kita ayat 90. Ayat yang ke-90, tafsir Jawi, muka surat 573. 573. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Dan ayat ini puak-puak Quraisy cabar Nabi 6 perkara. Semuanya yang berkait dengan projek tanaman, pengairan dan juga perhiasan-perhiasan di dunia. Dia cabar Nabi buat mari salah satu daripada 6 perkara ini. Itu kerja puak kafir. Apa dia cabar, kita tengok satu-satulah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat kita ini, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan percaya kepadamu wahai Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi bagi kami. Kita ingatlah mereka duduk di Mekah. Mekah ni tidak ada sungai. Sungai tak ada. Allah Ta'ala gambarkan bagaimana doa Nabi Ibrahim, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in. Aku tinggalkan sebahagian daripada zuriat aku ni di lembah yang tidak ada pokok. Tiba-tiba mari buat kafir minta Nabi buat mari benda ni. Ini satu cabaran besar, orang panggil cabaran besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, nak suruh kami percaya kepadamu, buat mari hak ni. Nak suruh kita ikutmu, bawa ni. Ni cadangan-cadangan yang kami bawa ni. Allahu Akbar. Dia punya cadangan tu pening kepala belaka kata orang, kan? Tengok nota di bawah. Nota 679. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan dalil dan hujah tentang mukjizat Al-Quran, Allah Ta'ala bawa mari mukjizat Al-Quran. Dalam siri yang lepas kita dah baca ayat, kan? Kita dah baca ayat, iaitulah tentang Al-Quran. Kalau mereka berkumpul, satu dunia ni berkumpul nak bawa Quran seperti yang Nabi bawa ni, mereka tak akan dapat bawa. Maka
Dan orang-orang kafir musyrik merasa kalah. Dia nak bawa mari Quran macam yang diminta. Kalau mengata Quran aku ni boleh reka. Kita tengok setakat mana kekuatan ahli-ahli sastrawan Arab Quraisy, pakar-pakar bahasa dia boleh bersidang tak boleh bersidang? Jawabnya tak boleh nak bersidang. Mereka pun berdalih, tukar tajuk daripada bincang tentang Quran, tentang hujah, mereka berdalih lalu meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salah satu dari 6 perkara yang berupa mukjizat atau kejadian-kejadian yang luar biasa seperti yang tersebut dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Kalau tak bawa mari salah satu daripada cadangan kami ini, jika tidak maka mereka tidak akan beriman. Senang ya. Mu boleh bawa mari Muhammad, kita terima. Tak bawa mari, kami macam biasa, tak mau balik, tak mau. Itu puak kafir. Semalam dalam kuliah sirah kan, pelajar-pelajar sudah belajar bagaimana dialog ketua-ketua kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia mencari helah-helah, hujah-hujah supaya tidak menerima Islam kan. Itu permohonan yang pertama. Dia minta apa? Minta mata air, tali air. Memancarkan mata air dari bumi untuk dia. Itu dia panggil permohonan yang pertama. Syarat nak suruh aku beriman denganmu, kau mari hak ni dulu. Kalau tidak, jangan harap. Tak juga dia punya cabaran kan. Kalau tidak, mu jangan duk harap. Tandalah. Kalau pelajar-pelajar dia tanda di ayat senang. Permohon kita ada 6 permohonan. 6 permohonan ini, yang pertama ayat 90. Ayat 90 itu permohonan yang pertama. Minta mata air. Baik, yang kedua, au takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inab فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Atau sehingga engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar, kurma dan anggur. Kalau kamu tak boleh bawa mata air, saya nak tengok awak Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, buka kebun, jadi hartawan di Mekah. Nabi mana duk cara ke benda-benda gitu? Benda-benda kecil dunia tu bukan kerja dia. Kerja dia bawa mengajar manusia, ajak kepada kebaikan, suruh faham Al-Quran. Bukan kerja nak pergi buat kebun. Dia nak suruh Nabi kita buat kebun. Kebun apa? Tamar, anggur. Pokok tamar ni orang tak tanam di Mekah, dia tanam di Madinah kan. Anggur biasanya ditanam di Taif. Dia nak suruh Nabi bawa 2 tanaman ni di Mekah masa tu. Sekarang ni kalau jemaah pergi Mekah ada belaka, sebab sumber air itu sudah ada sampai di Mekah. Jadi suburlah bumi masa dia ni. Kita cakap cabaran yang dibuat zaman tu. Zaman mana? Zaman tidak ada air yang banyak macam sekarang. Baik, kami nak suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kebun tamar, anggur. Bagaimana bentuk kebun? Allahu akbar, landscape. Dia punya cara kebun pun mereka yang atur. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Kemudian engkau alirkan sungai-sungai dari celah-celah pokok dengan aliran yang terpancar terus menerus. Masya Allah. Puas hati dia punya permohonan. Bukan sekat kebun biasa, tengah-tengah kebun tak ada tali air pula. 2. Permohonan yang ketiga. Tanda ni. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafa.
Ini permohonan dia yang ketiga. Atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping ke atas kami. Oh, hai. Kata di ulama tadabbur, tadi dua ayat tadi permohonan yang baik, minta manfaat, minta anggur, minta jalan, minta sungai, tali air, kan? Sekarang ni dia berpindah pula, cabaran lain pula. Hak tu pun tak boleh buat juga, dia cabar dengan benda yang mudarat pula. Apa dia bermudarat? Dia nak suruh, yang betul cabaran itu pelbagai. Manfaat pun ada, mudarat pun ada. Dia kata apa? Engkau selalu cakap, pokok dia lah kata ni, kan? Mu selalu kata, ya Muhammad, langit pecah lah, macam-macam pada hari kiamat. Nabi cerita tu kan, autus kata sama akama za'amta, sebagaimana mu janji kepada kami pada hari kiamat langit akan terbelah, bukit bukau akan berterbangan jadi debu belaka. Kenapa nak tunggu di akhiratnya? Ini dipanggil ayat cabar. Kenapa nak tunggu di akhirat? Sekarang lah. Sedap dia. Buat marilah ni, kita tak payah tunggu-tunggu. Fa'ajil zalika fid dunya. Kita nak tengok berjujur berkeping-keping langit turun dari atas. Allahu akbar. Ada lagi dalam ayat lain, contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 32, pokok dia juga mari cabar. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dia kata kalau betul lah Muhammad cakap ni, buat mari hujan batu dari langit atau mari azab selalu. Wah, macam ni. Hari-hari hidup cakap azab, neraka, syurga. Mana? Ni. Orang kerah kepala lagi itulah pelajar-pelajar. Orang tak kerah kepala, orang tak reti bahasa. Dia bukan nak cari hujah, dia pergi duduk main hujah dia kerah kepala. Habis kita. Allahu akbar. Mana yang Nabi kata seperti kama za'amta, seperti yang kamu dah sebut. Di antaranya firman-Allah Taala dalam surah Saba ayat 9, Allah kata in nasha' nakhsif bihimul ard au nusqit alaihim kisafam minas sama. Kalau kami nak, kami jadi je gempa bumi, telah di bumi ataupun langit pecah jatuh atas kamu. Dia minta lalu, mari. Sebagaimana engkau katakan akan berlaku, tengok nota di bawah 680, yakni sebagaimana yang tersebut dalam ayat 9 surah Saba. Kita dah baca tadi. Inna sya'nakhsi bihimul ardh. Bahawa jika Allah kehendaki nasaya kaum yang kafir itu akan ditimbuskan dalam bumi dengan gempa, dengan tsunami, macam-macam lagi, atau ditimpakan atas mereka keping-keping dari langit untuk menghancurkan mereka. Dua cara boleh. Allahu akbar. Baik. Permohonan yang keempat. Tanda itu. Permohonan yang keempat. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau sehingga engkau bawakan Allah. Bilalah kemuncak dia minta. Dia suruh Nabi buat mari Tuhan, dia nak tengok. Atau engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Kok mari dua-dua. Mu cerita ada Allah tu mana? Mu cerita malaikat mana? Tengok nota di bawah, nota 681. Yakni kalau engkau tidak dapat melakukan perkara yang baik, seperti mengadakan mata air yang terpancar, kita minta air, mu tak boleh mari. Dan sungai-sungai yang mengalir di negeri Mekah ini, dua-dua tak boleh bawa mari belaka. Apa dia kita nak apa? Dia dari negeri Mekah yang kering kontai ini, maka datangkanlah azab dari langit. Bawa mari azab. Atau
Orang dia kalau dia tak percaya, sedak je dia mengaku kan. Sedak je dia cabar. Kalau hok percaya, kita hok percaya ni takut. Atau bawahlah Allah dan malaikat supaya kami dapat melihatnya. Mari Tuhan lah sana, payah nak kita berun di bumi pula. Nah, duk main di atas langit saja. Mari sini. Biar kita buat perbincangan di bawah. Perbincangan di mana? Di bumi. Ayat ini sama dengan ayat Al-Furqan ayat 21. Ayat surah Al-Furqan ayat 21. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikah. Berkatalah orang-orang yang tidak percaya bertemu dengan Allah, laula unzila alaina al-malaikah, kenapa tak turunkan pada kami malaikat? Buat mari ya. Au nara rabbana, ataupun tunjukkan, jelmakan Tuhan, ya kami boleh tengok. Lepas tengok kita nak beriman. Kau laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Sombong mereka itu. Jadi ayat ini dalam surah Al-Furqan ayat 21. Baik, kita pergi lagi kepada cadangan yang ketiga, yang kelima. Yang keempat, buat mari Tuhan atau malaikat. Cadangan yang kelima, au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa fis sama' walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Tanda nombor ni, nombor 5 ni. Au yakuna laka baitum min zukhruf. Cadangan yang kelima, atau sehingga engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas. Nak rumah daripada emas dah pula dah. Kamilul husn waz-ziyad waz-zina. Zukhruf maknanya rumah tu mah selengkap dengan perhiasan-perhiasan, comel rumahnya. Mekah ni rumah orang buat dengan tanah, ya, dia minta dengan emas. Rumah-rumah orang Arab ni dia buat dengan tanah. Ambil pelepah tamar, buat atap gitu ya. Dia sedap-sedap cadangan. Itu cadangan yang keberapa? Yang kelima. Cadangan yang keenam, au tarqa fis sama', atau sehingga engkau naik ke langit. Tapi kalau setakat naik saja mengaku ya tak jadi. Kan Nabi dah mengaku pada malam Isra Mi'raj daripada Mekah ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, atas langit lagi. Tapi Nabi buat turun-turun tak bawa apa-apa. Dia minta cabar lagi. Dia kata apa? Walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit. Bukan mudah kita nak percaya ni. Kalau setakat dakwa saja, siapa boleh cakap? Dia masa itulah para ulama ahli sunnah ni mengatakan bahawa Mi'raj ataupun Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ruh dan jasad. Kalau kata dia dengan ruh saja, mimpi, boleh je percaya. Siapa-siapa boleh mimpi, kan? Ni tak ada mimpi ni. Gi sungguh tuan. Tapi dia tak puas hati. Dia kata apa? Mana kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, sehingga sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. Nak suruh kami percaya? Boleh. Buat lagi kitab. Ni
kitab daripada tulis saya dengan emas, buku saya kain kuning contohnya, mari tengok belakang ni daripada Allah. Padahalnya dia tak reti-reti pun baca puak Arab tu, tapi buah tu tinggi. Orang Arab ni terkenal dengan nama kumpulan yang Al-Ummi. Apa makna Ummi? Tak reti baca, tak pandai menulis. Tapi dia cabar Nabi waktu nakra'u, kita nak baca. Waktu turun kitab, kami mau baca. Allahu Akbar. Habislah 6 cadangan sudah selesai. 6 cadangan dia kata kita nakra'u, kami baca arahan daripada Allah supaya ikutmu. Tu dia. Waqila al-murad kitab li kulli wahidin minna. Ada juga kata setiap orang kena ada surat daripada Allah suruh ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Macam-macam lah kalau dia tak setuju juga. Allah jawab. Allah kata apa? Qul subhana rabbi. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan lafaz al-amr. Allah suruh Nabi kata. Ada qiraah qala subhana rabbi bilafzil madi ala al-hikayah. Maknanya boleh baca dua lah. Hikayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Kalau kata qul, Nabi diperintahkan supaya berkata. Itu dua qiraat di sini, dua qiraat. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanyalah seorang manusia yang menjadi rasul? Nabi kata, Puak Quraisy, mu jangan minta pelik-pelik. Aku ni rasul je. Apa yang aku dapat aku sampaikan kepada kamu. Apa yang aku terima dari wahyu, itulah yang aku ajar kepada kamu. Bukan aku pereka-reka boleh pergi ambil sendiri. Itu bukan itu di luar kuasa saya. Tengok nota 682. Yakni Maha suci Allah dari menurut kehendak kamu yang sia-sia dan hanya berupa dalihan itu. Aku hanya seorang manusia yang menjadi rasul seperti rasul-rasul yang lain, yang bertugas menyampaikan perintah Allah. Soal mukjizat terserahlah kepada Allah, dan dialah yang berkuasa melakukannya. Tengok dia punya cadangnya panjang. Nabi jawab dua patah, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Kita ni kadang-kadang orang tulis surat cadangnya, kau kritik ke panjang-panjang, ada kalanya tak perlu jawab panjang-panjang. Kita jawab dua patah cukup. Kita kata semua tuduhan ini fitnah. Saya tak pernah cakap macam tu, saya tak pernah buat seperti itu. Habis, tutup file. Kalau kita duk jawab balik, habis masa kita. Dia bukan nak terima pun. Sebab dia sudah set dalam kepala dia tu sudah apa? Sudah tak mahu terima. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW dalam ayat ini supaya kata kepada puak kafir, unazzihu rabbi an kulli ma la yaliqu bihi minan naqsi wal ajzi. Aku bersihkan, sucikan Tuhan aku daripada perkara yang tidak layak dengan Allah, daripada kekurangan ke kelemahan ke, tak ada. Di antaranya Nabi kita bersihkan Allah Ta'ala daripada disangka Allah Ta'ala itu lemah untuk nak menunaikan salah satu daripada 6 cadangan tadi. La. Fahuwa qadirun ala kulli syai'. Allah Ta'ala berkuasa atas tiada sesuatu, dan maha suci Allah Ta'ala daripada ikut hawa nafsu kamu. Tak. Jadi Allah Ta'ala ni bukan ikut nafsumu. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah buat apa yang dia nak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya apa yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, kita yang ditanya.
Maka itu jawapan yang mantap lah. Allah SWT ajar kepada Nabi SAW beri jawapan yang cukup mantap, cukup kemas. Kata orang jawapan tak bergonjang, tak gogek jawapan dia, mantap. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-94. Masih lagi duduk dengan pobok kapi ni. Wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula. Tak habis lagi ni. Dalam ayat yang lepas Allah dah cerita kepada kita kerah kepalanya puak kafir, ciri-ciri pendustaan, penolakan mereka dengan mereka-reka permohonan-permohonan, mukjizat-mukjizat yang lebih-lebih, kan? Maka Allah SWT cerita pula kepada kita di sini, iaitu bagaimana sifat puak kafir ni menganggap tak mungkin. Allah Ta'ala hantar mari seorang rasul dari kalangan manusia. Pelik Muhammad ni. Patut tu hantar malaikat, bukan hantar orang. Dia nak lain pula ni. Yang pentingnya dia nak tolak Nabi SAW dengan hujah sudah tidak ada. Buat mari permohonan-permohonan 6 perkara Nabi orang panggil sambil-sambil lalu dia jawab permohonan dia. Dia mari pula satu lagi cadangan baru, konten baru pula, iaitu tak menasabah. Tak menasabah Muhammad ni manusia rasul, tak menasabah. Habis menasabah siapa? Mereka pula. Tengok ayat. Wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda, dan tiadalah yang menghalang orang-orang musyrik itu dari beriman ketika datang kepada mereka hidayah petunjuk. Dia nampak jelas depan mata dia hidayah petunjuk tu. Tapi illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula, melainkan keingkaran mereka tentang manusia menjadi rasul. Dia cari hujah lain pula lah. Sehingga mereka berkata dengan hairan, patutkah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Logik ke ni? Kaum kafir musyrik enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda seorang manusia. Seperti mereka juga. Dia kata manusia sama macam kita juga, kahwin, ada anak, makan, minum, jadi rasul. Padahal yang sepatutnya menurut kepala mereka hendaklah rasul itu dari malaikat. Kita tak mahu manusia, kita nak rasul dari kalangan malaikat, kan? Banyaklah ayat-ayat yang berkaitan, kita ringkas jelah. Allah jawab. Allah tolong jawab kepada puak kafir ni. Tuhan kata apa? Tengok ayat 95. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas samaa'i malakan rasula. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di bumi malaikat yang berjalan serta tinggal mendiaminya. Ni kita pun jawab juga. Kamu kata nak suruh malaikat jadi rasul. Allah jawab mari, kata kepada puak kafir itu, kalau malaikat berkampung di bumi, ada anak, ada cucu kat sini, ada kebun, apa dia? La nazzalna 'alaihim minas sama'i malaka rasula. Tentulah kami akan turunkan kepada mereka dari langit malaikat-malaikat yang menjadi rasul. Kita hantar malaikat lagi, kenapa hantar manusia? Tengok nota di bawah 684. Yakni
kalaulah malaikat yang menjadi penduduk dunia ini, tentulah Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada mereka ialah malaikat juga, bau sesuai dengan dia. Oleh kerana kamu ni manusia, mu tu orang, Allah hantar mari orang jadi Rasul, barulah boleh komunikasi, faham dia punya bahasa, faham dia punya adat istiadat. Manusia ni perlu pada makan, minum, kahwin, tidur, bekerja. Maka bagaimana kita nak susun kalaulah berbeza dari sudut keadaan? Malaikat dia makan tidak, dia minum pun tidak, dia kahwin pun tak, malaikat tak tahu tidur ke tidak malaikat ni. Jadi berbeza jenis, berbeza watak. Macam mana kita nak hantar? Allah kata kalau kamu nak suha kuatan malaikat, biar malaikatlah duduk di bumi. Senang je ada. Kita tengok jawapan Allah Ta'ala bagi ni nampak simple ya. Orang kafir mesyuarat tu, buat kafir tu berapa kali meeting tu, berapa kali buat persidangan nak boleh ke buat tubik cadangan pelik-pelik ni. Tapi Allah Ta'ala mari jawapan dia sekali bagi senyap, tak kata apa. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ke-96. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Katakanlah lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Sesungguhnya adalah ia amat mendalam pengetahuannya, lagi amat melihat akan keadaan hambanya. Itu Allah melihat, dia tahu apa segala benda. Yakni cukuplah Allah menjadi saksi bahawa baginda adalah seorang Rasul yang telah menyampaikan dengan sempurna apa yang telah ditugaskan kepadanya. Cukup. Dan bahawa Allah Ta'ala amat mengetahui akan keadaan hamba-hambanya yang mendapat petunjuk dan yang sesat. Habislah, Tuhan tahu belaka dah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah ayat yang kita baca pada kali ini. Kita tengok dari sudut beberapa faedah ilmiah yang kita dapat simpulkan. Yang pertama, para Rasul alaihimussalatu wassalam tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan ayat-ayat, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat kecuali melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia bukan kuasa penuh. Jadi pasal itulah kita ni para pelajar, fahum yatalaqawna minallah. Jadi Rasul ni dia minta, dia ambil maklumat dia daripada siapa? Daripada Allah yang beri. Dia penerima saja. Mereka hanya menerima. Apa dia terima? Dia terima apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Baik. Sehingga Nabi SAW iza tuliba minhu, kalau orang pergi minta dengan Nabi nak mukjizat, Nabi tak mampu. Sebab itulah buat kafir mari bicara dengan macam-macam. Allah Ta'ala suruh jawab, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasula. Dijawab tu, aku tak milik apa-apa. Ni ada orang duk sebar dalam grup WhatsApp dia kata ni. Dia kata apa? Mustahil. Ada orang sebar di dalam grup bapak dia ni duduk. Dia kata mustahil, kecewa orang yang meminta perlindungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata masya Allah tabarakallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi hidup kita bolehlah pergi minta. Tapi setelah Nabi kita wafat, tidak boleh lagi kita nak minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi telah mendidik umat dia. Di antara hadis yang diajar kepada sepupu dia Abdullah bin Abbas, ya ghulam ihfazillah ihfazillah tajidhu tujahak. Maka Nabi kata, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong, minta dengan Allah. Nabi tak kata minta dengan aku. Waktu Nabi kita hidup, kita nak minta dengan dia, bolehlah pergi. Yang mampu diberi,
Yang tak mampu dia tak bagi kan. Tapi kalau Nabi kita sudah wafat, kita nak minta macam mana? Maka Nabi sendiri ajar, fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, minta dengan Allah. Kalau kamu minta perlindungan juga, minta perlindungan dengan Allah. Maka itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita pergi ajar kepada manusia supaya minta perlindungan dengan perlindungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakah perbuatan ini satu perbuatan yang silap, perbuatan yang salah. Jangan mudah-mudah duduk main dalam masalah-masalah yang boleh menyentuh tentang kepercayaan ataupun akidah. Ini ada juga orang cakap, dia kata kita boleh, para ulama wali-wali dalam kubur dia free sekarang ni. Waktu atas dunia dulu dia sibuknya makan dengan dakwah, sekarang dia free, kalau nak minta apa pergi minta dekat kubur dia. Kita kata lah, ini semua perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Jangan kita berani-berani menyebarkan perkara yang tersebut. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang kedua, faedah yang kedua yang kita dapat. Iqtadat, telah menjadi suatu hikmah. Allah SWT tidak akan layan, tidak akan hantar cadangan-cadangan ataupun permohonan-permohonan yang diminta oleh puak kafir supaya apa? Dengan baik, supaya umat ini tidak dibinasakan, secara total, lockdown. Tak ada. Sebab umat dahulu bila dia minta nak benda, Allah Ta'ala beri, dia lawan Nabi, mati habis. Jadi umat Nabi Muhammad SAW tidak ada istisal. Dan juga mungkin dia minta dengan benda yang tidak sesuai untuk diberi, seperti minta tali air Mekah, minta kebun-kebun. Kata di para ulama tadabbur, Mekah ni tempat hati orang terikat dengan Kaabah untuk beribadat. Jadi kalau Mekah dah tukar jadi kebun-kebun yang cantik, sudah tukar jadi tempat-tempat peranginan air-air, maka orang dah jadikan Mekah ni sebagai tempat dunia, bukan tempat untuk cari akhirat. Ni hari ni pun orang terkejut dah ni. Kan? Terkejut ke tidak? Bila kita tengok bangunan-bangunan di Mekah hari pelik-pelik, ada belakang mall tu, mall ni semua sudah ada. Ini pun satu perkara yang menakutkan kita. Patut Mekah tu kekal biasalah, bukan kata tak ada bangunan, ada. Tapi bukan tempat orang nak pergi melancong. Mekah orang pergi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ta'anu wal-inad al-azim, kerah kepala, kerah pedang orang Kelantan kata, yang Allah Ta'ala sebut tentang puak kafir di sini, Allah Ta'ala telah sebut dalam ayat-ayat yang lain. Tadi ana sebut sebahagiannya kan, sudah kita sebut sebahagiannya. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 7, surah Al-An'am ayat 111, suratul Hijr ayat 14-15, dan lain-lain lagi. Baiklah para pelajar sekalian, Allahu Akbar. Itu di antara pengajaran-pengajaran yang kita boleh belajar, yang kita sempat kutip dalam perbincangan kita yang ringkas pada kali ini. Yang penting bagi kitanya, Nabi SAW ajar supaya apa? Supaya kita minta perlindungan dengan Allah. Nabi kata apa? Hal kuntu illa basyara rasula. Aku ni manusia je. Aku ni manusia. Tapi kita nangkap up darjat Nabi lebih daripada sepatutnya, itu adalah satu perkara yang tidak betul. Habis di akhirat esok Nabi kita beri syafaat, itu pun dengan izin Allah. Kan sewaktu kita berlarak jumpa dengan Nabi SAW, kita kata ya Rasulullah isfa' lana, ya Rasulullah bantulah kami. Ketika itu Nabi kita sujud di bawah arasy, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Maka bila Allah Ta'ala izin, Nabi kita mulai tugas syafaat, menyelesaikan masalah umatnya, menyelesaikan masalah manusia pada hari kiamat. Kita kata alhamdulillah, biarlah kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengagungkan Nabi,
kita membesarkan Nabi mengikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita cara sendiri. Kalau kita buat cara kita sendiri, kadang-kadang terlebih, orang panggil telajak. Maka itu perkara yang tidak baik. Baiklah para pelajar sekalian, setakat itu dulu perbincangan yang kita boleh bincangkan pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 97 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.